Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian. Mana yang baik kita ikuti, yang kurang baik kita abaikan saja. Okey, hari ini kita memikat di tempat yang sama hari itu dan ada hasil. So kita cuba kongsi-kongsikan. Okey, ini hasil saya hari ini. Saya ada bawa dua jebak. Jebak yang ni 6 pintu. Jebak bunga. Buatan daripada Sifu Bedrolai, Sifu Ranau. Dan ni pula jebak 2 pintu. So kita ada keseluruhan ada 8 pintu, hasilnya cuma 5 ekor. Satu anak jantan. Ini pun anak jantan rintik ya. Ini si dada merah. Ini pun si dada merah. So ada 5 poin lah sini. Poin dada merah 2, poin rintik 1, poin anak 2. Jarang ya. Jarang kita jumpa yang sebegini agak jinak. Kebiasaannya kalau yang macam ni biasanya pernah dipelihara. Kemungkinan terlepas ataupun tuan yang lama tu dah bosan piara lah. Okey, ini pula umpan saya ni jambu batu. Di sebelah tu saya guna sawit. Dua-dua pun jalan juga. Sebelah sini saya cuma guna sawit. Okey, ini semua bakau-bakau. Okey, mengapa bakau-bakau menjadi pilihan saya? Ramai yang bertanya, apa kelebihan bakau-bakau? Saya tak boleh nak jawab dengan pandangan orang lain ataupun sudut orang lain. Bagi saya lebih memilih bakau-bakau. Pertama, kawasan saya memang banyak bakau. Kedua, bakau-bakau bagi saya lebih mudah difahami. Kita dah cuba bawa ke merata tempat. Contoh di daerah-daerah Sabah, kita juga pernah ke Sarawak dan ke sempadan Kalimantan. Kita dah masuk daerah-daerah di Sabah ni agak banyak juga dan hasilnya alhamdulillah berbanding dengan baka bukit, ada kala kita tak ada hasil. So itu sebenarnya bergantung kepada rezeki lah ya. Okey, ramai yang bertanya dan mengajukan pertanyaan kepada saya. Apa perbezaan bakau-bakau? Okey, sebenarnya dia tak ada beza sangat. Kurang lebih juga pattern badan memang ada sedikit berbeza, ada yang panjang, ada yang pendek. Warna kaki lah. Tu yang ketara lah. Saiz badannya pun agak ketara juga. Tapi sebenarnya bakau bukit pun sedemikian juga. Memang ada variasi daripada seekor ke seekor. Okey, ada juga soalan. Saya punya pemikat ataupun burung saya pun bakau-bakau. Kenapa tidak sama dengan bakau-bakau yang kamu punya? Okey, ini soalan yang sering diajukan kepada saya, terutama sekali pada yang baru lah.
yang baru mula nak berjinak-jinak dalam bidang memikat nih. Oke, saya coba kongsikan sedikit lah, bukan sebab pandai atau apa. Saya pun masih baru lagi. Saya masih baru lagi dalam memikat burung nih. Burung serindit. Kalau di sini area Sipitang kita namakan taipas ataupun dia cuma slang saja, slang saja. Tripas ataupun tripos sama saja. Oke, beza. Kenapa berbeza? Saya punya pun bakal-bakal. Kenapa lain bunyi? Oke, sepanjang yang saya sudah lalui, saya dah pergi beberapa tempat yang ada bakau. Kita ambil skop yang kecil saja. Kita ambil skop kecil saja, di mana area dekat-dekat dengan Sipitang lah. Contoh Sipitang, Western, Menumbuk, Kuala Penyu, Beaufort, sampai ke Papar lah. Papar kita ambil dekat sini lah, di bawah bahagian. Sebenarnya dia bahagian permulaan Sabah, bukan di hujung ya. Awalan Sabah. So, kita bermula dari Perlis dan berakhir di Sabah. Bermakna kita start dari Sipitang dan pintu masuknya keluarnya dari sebelah Tawau Sandakan. Oke, walaupun dalam daerah Sipitang sendiri sekalipun, bakau Sipitang ada beberapa tempat dia tak sama bunyinya. Tapi memang dia jenis bakau. Contoh lah kan, contoh perumpamaan ataupun perbandingan. Saya tak berani nak membandingkan dengan area lain. Contoh di Sipitang kita ada majoritinya penduduk Sipitang adalah daripada etnik ataupun suku Kedayan, Melayu Kedayan, ataupun ya Kedayan. Dari satu kampung ke satu kampung yang lain, walaupun kita faham, tapi dia ada slang ataupun cara percakapan yang berbeza. Kita dari suku yang sama. Jadi identiti kita memang daripada suku Kedayan, tapi tak payah jauh kita nak jalan, kita sebelah kampung saja pun dah beza-beza. Dah beza cara dia bercakap, cara dia melontarkan perkataan ataupun intonasi lah, intonasi. Okey, itu satu perbandingan ataupun perumpamaan. Sama juga dengan bakau-bakau burung. Dari satu tempat ke satu tempat memang dia akan berbeza, tapi dia dari golongan yang sama. Itu yang saya cuba sampaikan. Banyak yang bertanya, saya cuma boleh jawab sedemikian sajalah. Saya tak tahu macam mana nak explain lebih, nak buat penjelasan yang lebih daripada itu. Senang cerita, setiap tempat ada caranya tersendiri, ada kaedahnya sendiri, ada pengenalannya, ada identitinya tersendiri. Yang tak boleh hilang, yang bunyi asas ataupun basic sound lah. Basic sound dia memang tak boleh ubah. Semua serindit di merata tempat, termasuklah di luar Malaysia, negara-negara jiran kita yang ada serindit, basic sound dia tetap sama. Tapi ID dia berbeza. Contoh, ada orang panggil sebagai panggil rambang ataupun yang bunyi cerit, cerit. Yang itu adalah basic asas, pengenalan asas untuk serindit. Begitu juga dengan panggilan dekat, panggilan jauh yang ada berbagai jenis bunyinya, tapi itu adalah basic, setiap tempat tetap ada begitu. Yang akan membawa bezanya adalah ID setempat, bunyi pengenalan setempat. Bagi yang sudah biasa memikat keluar daripada daerah ataupun biasa keluar jauh-jauh memikat, mereka akan faham. Dengar saja ID tu dah tahu.
Oke, contoh dia ada bunyi yang sebegini. Oke, dia dah tahu ini baka dari sana, baka ni dari sini. So itu perlukan pengamatan. Orang kata jauh perjalanan, luas pemandangan, bertambah pengetahuan. Itu tu yang saya boleh saya boleh kongsikan tentang hal ni. ID setempat memang ada beza. Tapi ID basic dia contoh rupa dia tetap sama kan. Kemudian basic sound tetap sama. Macam cakap tadi, panggil rambang yang bunyi cerit cerit. Oke, ada yang bunyi tunggal, ada yang bunyi double, malahan ada yang bunyi triple. Dia ikut tempat. Oke, macam tu tadi. Cerit cerit. Itu pun ID juga, ID asas. Basic ID. Oke, saya akan cuba menjawab persoalan yang dikemukakan kepada saya. Sekali lagi saya tegaskan, saya cuma nak berkongsi, bukan nak sebab saya pun masih belajar lagi, Saya cuma nak berkongsi agar kita lebih akrab. Saya dah menceburi bidang ni lah sejak dari usia 6 tahun. Sebab dulu kita ni tinggal di kampung. Jadi orang tua kita, datuk nenek pun memang dah minat dengan benda ni. So kita pun ikut-ikut sehinggalah sekarang dah hampir mencecah 40 tahun. Tapi belum sampai 40 lah, Tapi menghampiri 40 tahun saya dah main benda ni. So serba sedikit ada lah yang diketahui, tapi masih banyak lagi yang perlu saya belajar, perlu saya ketahui, sebab saya memang minat untuk mengetahui dan mempelajari teknik-teknik, cara-cara baru, pengetahuan baru. Contoh yang saya cuba pelajari sekarang, teknik makanan. Orang dulu bagi makan setakat biasa-biasa saja. Ada yang bagi makan buah, ada yang bagi makan nasi, ada yang bagi makan keledek, ubi, macam-macam lah, tebu. Zaman sekarang kalau kita tak ikut, kita ketinggalan. Lagipun agak mudah, walaupun ada sedikit ekspensif lah, ada sedikit mahal perbelanjaannya, tapi memang berbaloi. Oke, kita dah cerita sedikit. Hingga di lain masa, mana tahu ada persoalan-persoalan lagi yang diajukan, saya akan cuba jawab sepengetahuan saya lah. Dan dia tidak mewakili jawapan orang lain. Ini hanyalah mewakili apa yang saya tahu. Saya tidak akan mewakili jawapan orang lain. Orang lain ada caranya sendiri, ada pengamatannya sendiri, ada pengetahuannya sendiri. Dan pengetahuan orang akan saya pelajari, saya akan tambah sebagai ilmu tambahan. Oke, sehingga bertemu lagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Bye-bye. Cerit.